Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya buat video ini untuk saya terangkan subtopik yang terakhir dalam basic algebra, iaitu how to convert improper fraction to proper fraction and construct partial fraction. Okey, saya nak awak pergi ke muka surat 58. Muka surat 58, kita akan tengok contoh contoh 1.28 tu, apa yang dikatakan improper fraction, Okay, saya nak awak tengok betul-betul, nota ni penting sebab soalan ni biasa akan masuk dalam final, Okay, sebenarnya improper fraction ni dia ialah bila numerator lebih besar dari denominator, iaitu pada pecahan tu atas lebih besar dari pembawah. So bila terjadinya improper fraction, awak tak boleh terus nak construct partial fraction. Awak perlu convert dahulu improper tersebut. Contoh dia kita tengok pada contoh 1.28 tu, muka surat 58. Okey. Cuba lihat dia punya fraction tersebut. Okey, atas tu 4x kuasa 3 tambah 10x tambah 4 per dengan x darab 2x tambah 1. Okey, macam mana kita nak tahu ini adalah improper fraction? Pembawah ni awak kena kembangkan lah. So, bila you expand, you akan jadi, atas ni salin sahaja. Bawah ni kita akan expand lah. Jadi, dia akan jadi 2x kuasa 2 tambah x. Cuba awak lihat kuasa paling besar di bawah. Kuasa 2 kan? Dan kuasa paling besar di atas adalah kuasa 3. Jadi atas ni lebih besar dari bawah. So ini ialah improper fraction. Bila improper fraction, awak tak boleh terus nak construct partial fraction. Partial fraction kita dah masuk dah sebelum ni. Ada 3 method. So awak tak boleh buat lagi partial fraction. Awak kena convert dulu. Perlu di-convertkan. Perlu convert. Cara dia macam mana? Sambil saya terang, tolong rujuk buku sekali lah. Kita kena buat convert. Convert dia. Tengok pada buku tu. Buku pun dia tulis kan. Kita mulakan dengan, yang ini adalah pembawah dia. Pembawah dia kita akan jadikan sebagai pembahagi. Dia akan jadi 2x kuasa 2 tambah x. Lepas tu sama dengan pula, bahagikan dengan, yang bahagian dalam ini adalah atas tu. 4x kuasa 3 tambah, sebab dia paling besar kuasa 3, you kena menurun lah. Sebab menurun means lepas kuasa 3 akan ada kuasa 2. Tapi dalam soalan awak ni, equation awak tak ada kuasa 2. So bila tak ada, kita jadikan dia sebagai 0x kuasa 2. Lepas tu awak akan tambah lagi. Tambah ni yang ni lah. Positif 10x. 10x ini maksudnya kuasa 1. Dan positif 4. Jadi bila you nak susun, kalau kata atas tu paling besar kuasa 3, kuasa 2 tak ada, awak kena letak kosong lah. 0x kuasa 2. Lepas tu baru positif 10x, positif 4.
Okey, seterusnya apa kita nak buat? Apa yang perlu kita buat? Okey, kita akan buat proses bahagilah. Kita hanya akan ambil bahagian dalam ni yang nombor 1 ni saja, yang depan sekali. Okey, yang ini akan dibahagikan dengan yang bahagian luar ni pun akan dibahagikan dengan yang bahagian depan sekali lah. Iaitu 2x kuasa 2. Okey, seterusnya kita kecilkan pecahan ni. So 4/2. Kita potong, boleh dapat nilai 2. Lepas tu x pula, x kuasa 2 ke atas ni kita akan potong. So yang atas pun kita akan potong 2 juga. Jadi hanya tinggal 1x. So jawapannya akan ada jadi 2x. Okey, boleh? So 2x ni mana nak letak? 2x ni kita akan bawa dia letak di sinilah. Tu sebab awak tengok pada buku tu ada 2x. 2x tu dia tak ada tiba-tiba ada. Awak kena buat proses yang saya terangkan ni. Okey, tulis kat sini 2x. Okey. Step seterusnya, kita kena darab. Okey, kita tengok pembahagi ni ada 2x kuasa 2 tambah x kan. So awak kena darab 1/1 dengan 2x ni. So kita mulakan dengan 2x kuasa 2. Okey, kena darab. Okey, so 2x kuasa 2 darab 2x dapat berapa? Awak akan dapat 4x kuasa 3 kan? Okey, nak tulis kat mana? Tulis kat bawah ni. Lepas tu, lepas 2x kuasa 2, kita ada positif x. Sama juga, darab lagi dengan 2x ni. So, x darab 2x, you akan dapat positif 2x kuasa 2. Okey, ada lagi tak? Tak ada kan? Okey, tak ada dah. So, kita gariskan. Okey, apa lepas tu kita kena buat? Kita akan buat proses penolakan. So, saya tulis tolak dalam bracket ni. Dalam buku tu pun ada tulis juga tolak. Okey, nak tolak adalah atas, tolak dengan bawah lah. Okey, ni 4x kuasa 3 tolak dengan 4x kuasa 3, kosong kan? Kalau yang nak tulis pun tak apa, tak payah tulis pun tak apa. Dalam buku tu tak ada pun. So, bila tak ada tu maksudnya kosong lah. Lepas tu, kosong ni pula tolak dengan 2x kuasa 2 akan jadi negatif 2x kuasa 2. Okey. Seterusnya, kita ada lagi 2 ni yang tak digunakan. Kita kena bawa turun ke bawah. Jadi, positif 10x. Ni positif 4. Okey, sekarang awak tengok equation yang baru ni. Paling besar x kuasa 2. Kita kena compare kan dengan yang ini. Paling besar kuasa 2 lagi. Maksudnya awak tak boleh stop lagi lah. Awak tak boleh stop. Sebab dia masih sama. Sebab kalau improper, atas lagi besar ataupun atas dengan bawah sama besar, kita consider sebagai improper. So, equation ni masih lagi improper. Jadi, kita kena ulang balik cara tadi. Cara yang tadi tu sama juga, awak akan pergi equation ni, awak tengok equation yang ini pula. Tengok yang paling depan. Paling depan ialah negatif 2x kuasa 2. So, tulis kat sini, dia kena bahagi lagi. Bahagi dengan, sama jugalah, bahagi dengan yang paling depan, pembahagi tu. 2x kuasa 2. Okey, buat proses potong. 2/2 adalah bernilai 1. X kuasa 2, X kuasa 2. Kita potong habislah. Tak ada. Jadi yang tinggal hanyalah negatif 1. Okey, kat mana nak tulis negatif 1 ni? Okey, kita akan tulis di sini. Tu sebab dalam buku awak tu ada 2x tolak 1. Okey, itu cara dia.
Lepas tu macam mana? Lepas dah letak negatif 1, ingat balik. Kita akan ulang balik ya langkah tersebut. Kita akan ulang balik. Kita akan ulang balik. Kena darab lagi lah. Tapi bukan darab dengan 2x dah. 2x tadi dah settle. So, kita darab dengan negatif 1 pula. So, 2x kuasa 2 ni akan darab pula dengan negatif 1. Alah, hilang pula. Kita dapat berapa? 2x kuasa 2 darab negatif 1. You dapatlah negatif 2x kuasa 2. Seterusnya, x darab dengan negatif 1 dapat negatif x. Okey, ada lagi? Tak ada. Okey, kita garis. Okey, sama juga. Ini akan buat proses tolak. Okey, seterusnya negatif 2x kuasa 2 tolak dengan negatif. So, yang ini tolak dengan tolak ni positif lah. Jadi, bila negatif 2x kuasa 2 tambah 2x kuasa 2, kosong. Yang ini pula 10x tolak dengan negatif x. Okay, so negatif dengan negatif positif lah. Akan jadi 11x. Okay, yang ini sama juga. Kita akan bawa turun bawah. Okay, so sekarang dah dapat equation yang baru. Cuba comparekan dengan yang ini. Ini kiranya equation baru ni adalah untuk sebagai numerator. Dia adalah numerator yang baru. Awak tak boleh pakai yang soalan asal. Soalan asal 4x kuasa 3 ni besar. So, kita akan pakai ini yang baru. So, yang baru ni awak tengok dia kuasa 1. So, dia dah kecil. Dia akan per dengan yang ni pembawah ni. Kuasa 2. Okay, so kita boleh stop lah. Kalau awak tengok pada buku pun dia ada tulis kan. When to stop. Okay, bila nak stop. Dalam kotak tu tulis apa? Degree of remainder less than degree of divisor. Ya, maksudnya bila kuasa pada baki lebih kecil dari kuasa pada pembahagi. So, kalau baki ni, remainder ni awak lihat kuasa 1. So, kecil lah. Daripada divisor ni, pembahagi. Jadi, proper fraction yang baru akan jadi macam ni lah. 11x tambah 4 per bawah dia tadi 2x kuasa 2 tambah x. Ini adalah sama macam soalan lah. 11x tambah 4. Ini adalah proper fraction yang awak akan pakai untuk buat partial fraction. Faham? Awak tak boleh guna dah yang pada soalan tu. Itu improper. So, you dah buat proses convert. Ini adalah yang baru tadi. Ini yang baru. Seterusnya. Saya akan padam slide ni. Sebab ini adalah rakaman video. Jadi, kalau sampai tak sempat salin, boleh back forward lah. So, saya akan padam. Kita akan guna yang baru. Lepas ni baru awak buat partial fraction. Yang ini baru proses convert. So, tolong faham. Sebab soalan ini memang akan biasa masuk. Saya akan padam semua. Kita akan buat yang baru. Kita akan buat next step dia. Saya dah padam. Next step dia ialah kita gunakan proper fraction tadi. Yang baru. Dia ialah 11x tambah 4 lah. Pembawah ni tadi kita gunakan soalan asal dia. Soalan asal dia ialah x darab 2x tambah 4. Dia sebenarnya sama juga dengan dia lah. Maksudnya, you buat bracket. So dia ada asing lah. Ingat kita kena pecahkan. Kalau lihat pembawah ni, dua-dua adalah linear. Jadi awak guna linear method. So yang pertama ialah A per X. Tambah dengan B. Lepas A, B lah. 2X tambah 4.
Okey, seterusnya samalah darab. Okey, kita akan ambil 11x tambah 4 ni salin je yang atas. Kini kita akan darab masuklah. A darab dengan selain dari bawah 2x tambah 4. Lepas tu B pula akan darab dengan selain dari pembawah dia sebab kita akan potonglah sama dengan ini. Jadi dia akan jadi darab dengan X. Okey, ini ikut ini yang baru. Okey, seterusnya guna roots yang ada. So kita ada X sama dengan kosong ya. Oh, ni silap ni. Kenapa saya tulis 2x tambah 4 ni? Salah sebenarnya 2x tambah 1 kan. Ni 2x tambah 1. Okey, so kita ada roots yang X sama kosong. Lepas tu kita ada satu lagi X sama dengan negatif 1/2. Seterusnya buat apa? Kita gantikanlah. Ya. 11 dengan X ni kosong tambah 4. Lepas tu A 2 darab 4 tambah 4. Tambah B darab kosong. Ini akan jadi 4. Ini akan jadi 8 campur 4. 12A. B akan kosong. Ya. Seterusnya 4 bahagi dengan 12. Okey, berapa A awak? Salah. Ini pun salah ni. Sorry. Okey, ni salah ni. Ni 1 ni. Patutlah pelik. Okey, 2x 1. Ni 1. Jadi ni 2 darab 4, 8. 8 campur 1. Salah lagi. Ini salah ni. Dia adalah kosong. Okey, so 2 darab kosong, kosong. 1. Jadi A awak. 1 lah. Jadi A awak bernilai 4. Okey. Next. Gantikan pula dengan negatif setengah. 11 darab dengan negatif setengah tambah 4. Kemudian A 2 darab dengan negatif setengah tambah 1. B darab dengan negatif setengah. Okey, apa yang akan kosong? Yang inilah. A. Sebab 2 darab dengan negatif 1/2 dia adalah negatif 1 kan. Negatif 1 tambah dengan 1 akan jadi kosong. Jadi B awak ialah negatif setengah. Yang ini akan jadi negatif 11/2 tambah 4. Negatif 11/2 tambah 4. Yang akan dapat negatif 3/2. Yang ini negatif 1/2. Lepas tu buat apa? Kita akan pindahkanlah. Ya, kita akan pindahkan di sebelah ni. Okey, negatif 3/2
Okay, so B ni negatif 1/2 bila pergi sebelah, dia akan jadi terbalik lah. Dia akan, sebab kita akan buat proses darab. Jadi dia akan darab dengan 2. So bila darab dengan 2, 2/1 lah Sebabnya you kena switch. Negatif 1/2 tu, 1 akan turun bawah. Jadi awak akan dapat 6/2. Boleh kecilkan lagi, akan dapat 3. Jadi apa nilai B awak? 3. So you dapat dah lah A dengan B. Okay, bila dah dapat A dengan B, B berapa? B 3, A awak 4. Seterusnya kita kena tunjukkan. Tunjukkan adalah cara tulis dia macam ni. Awak kena salin soalan asal tadi. Apa soalan asal dia? Yang masa improper tu. Okay, soalan asal dia ialah 4x kuasa 3 tambah 10x tambah 4 sama dengan x 2x tambah 1. Okay, sama dengan yang sebelah ni awak tulis yang pembahagi yang kita cari yang dekat bahagian atas tadi. Kalau ikut pada muka surat 58 tu, yang kita akan tulis, yang kita tulis dekat atas masa you buat proses convert tu. Yang apa, you dapat 2x tolak 1. Okay, itu tulis kat depan. Okay, lepas tu dia akan tambah dengan apa? Kita tengok ni. A per x tu. A awak berapa? 4 kan? So dia akan tambah dengan A awak tadi 4. So akan tambah dengan 4 per x. Lepas tu positif ni tambah lagi dengan B awak tadi 3. 3 per 2x tambah 1. Okay, itu cara kena tulis lah. Last kali awak kena tunjukkan macam mana rupa dia daripada you improper. Lepas tu you convert jadikan dia proper, tunjukkan. Okay, sama. Nak tengok macam mana, you tengok muka surat 59 tu lah. Muka surat 59 bahagian akhir sekali tu. Okay, yang saya tunjuk pada awak dekat slide ni adalah contoh. Sebiji macam contoh 1.28. Okay, kita ada lagi yang lain. 1.29 dengan 1.30. Itu adalah contoh. Awak boleh tengok buku. Sekarang ni saya akan pilih soalan yang pada exercise 9. Okey, tolong pergi muka surat 62, you tengok exercise 9. Kita cuba soalan 1 tu. Okey, yang ni saya akan padam. Okey, kita akan cuba soalan 1. Pergi kepada exercise 9. Page 62. Soalan 1 Okey, awak tengok arahan soalan tu. Okey, macam soalan ni senang sebab dia dah tulis convert. So bila convert, awak terang-terang tahu soalan tu improper fraction. Tapi dalam final, biasanya dia tak akan bagi tahu convert. Biasanya dia akan tunjukkan terus fraction tersebut. You kena tengok betul-betul. Improper ke tak? Kalau dia proper, you boleh terus je buat partial fraction. Pilihlah 3 method yang sesuai. Tapi kalau dia sebut, senang pada awak lah. Untuk soalan ni disebutlah convert. Okay, kita akan tengok. X kuasa 2 tolak 3x tambah 6 bahagi dengan x tambah 2 x tolak 1. Okay. So yang ini pun sama. Untuk tahu dia improper atau tidak, you kena expand pembawah. Jadi bila you expand bawah, you akan dapat x kuasa 2 tolak
X tambah 2X tolak 2. Okay, mudahkan lagi. X kuasa 2 tolak 3X tambah 6. X kuasa 2. Okay, negatif X tambah 2X ialah positif X tolak 2. Okay. So, awak lihat. Atas paling besar kuasa 2, bawah paling besar pun kuasa 2. So, sama. So, bila atas dengan bawah sama kuasanya, dia juga dikira sebagai improper. Ya, improper fraction. Kena buat apa? Kena convert. Convert jadi proper. So, ingat balik apa cara convert. Pembahagi adalah pembawah ni lah. X kuasa 2 tambah X tolak 2. Okey. Apa yang nak dibahagikan? Dibahagikan dengan yang atas lah. Atas ini ialah X kuasa 2. Okey. Lepas X kuasa 2 mesti X kuasa 1. So kebetulan soalan ni memang ada. So you continue je pakai. 3X tambah 6. Ya. Okey. Macam mana cara? Ingat balik. Sama juga. Kita guna yang depan sekali. Akan bahagikan dengan yang depan yang ini pula. X kuasa 2. Jadi, X kuasa 2 per X kuasa 2 ialah 1. Okey, 1 ni nak letak mana? Letak dekat sini. 1. Ya. Okey, lepas tu apa kita perlu buat? Kita akan darab setiap satu ni dengan satu ni tadi. Okey. Okey, kita mulakan dengan X kuasa 2 darab dengan 1. You akan dapat X kuasa 2. Lepas tu positif X darab dengan 1. You akan dapat positif X. Negatif 2 darab dengan 1. You akan dapat negatif 2. Okey. Habis. Ini akan buat proses apa? Proses tolak. So, X kuasa 2 tolak X kuasa 2, kosong. Negatif 3X tolak dengan tambah ni tolak. So, negatif 3X tolak X, negatif 4X. Yang ini 6. Okey, tolak dengan negatif. So, tolak-tolak tambahlah. Jadi, 6 tambah 2, positif 8. Okey, ini equation yang barulah. Negatif 4X tambah 8. Okey, you tengok kuasa dia. Kuasa 1 kan? Yang ini kuasa 2. Okey, so kalau dia dah kecil, kita stop je lah. Ya. Tak payah panjang-panjang lagi lah. Macam contoh tadi tu kena ada lagi satu lagi jalan kira. Sebab selagi awak tak dapat proper, awak tak boleh stop. So yang ini bila dah jadi proper, kita stop. Jadi proper fraction yang baru dia ialah negatif 4X tambah 8 per dengan X kuasa 2 ni tadilah. Ya. Okey. Tapi bila you nak buat partial fraction, bawah ni ingat, bawah ni yang you expand ni, you kena faktorkan. Jadi nak faktorkan, you pakai je lah balik soalan asal. Ya, soalan asal tu dah difaktorkan. Jadi, you akan gunakan negatif 4X tambah 8 per X tambah 2 darab dengan X tolak 1. Ya. Okay, so ini yang you akan pakai. Okay, ini adalah proper fraction. Okay. Saya harap boleh faham lah ya. Nak tanya tak boleh sebab ni adalah rakaman video. Kalau nak tanya, boleh tanya WhatsApp. Okay, saya akan padam slide ni. Kita akan gunakan proper fraction ni untuk kita buat partial fraction. Saya akan padam ya.
Alright. So kita continue. Next step. Next step baru you buat proses partial fraction. Okey, apa tadi yang you dapat? Negatif 4x tambah 8 bahagi dengan yang you dah fakturkan tadi. Yang kita akan pakai soalan tadi. X tambah 2 dengan X tolak 1. Sama dengan, okay, memandangkan dia adalah linear. Linear tak ada, linear adalah paling senang lah. You hanya buat A per X tambah 2. Lepas tu, tambah dengan B X tolak 1. Seterusnya, kita salin yang atas. Bawa sahaja sama dengan A ni akan darab dengan selain bawah dia X tolak 1 lah. Lepas tu tambah B akan darab dengan X tambah 2. Okey, ini adalah equation yang you akan pakai untuk cari unknown for A and B. Okey, roots yang ada. Roots yang ada yang boleh membantu awak ialah X sama dengan negatif 2. Lagi X sama dengan positif 1. Ya. Okey, terus kita gantikan. Negatif 2 tambah 8. A negatif 2 tolak 1. Tambah B negatif 2 tambah 2. Okey. Negatif 4 darab dengan negatif 2. You akan dapat 8. Tambah 8 lah. Okey, antara 2 ni yang mana akan kosong? Yang inilah ya. B akan kosong. Negatif 2 tambah 2 kosong. Kosong darab B kosong. So A awak negatif 3. A. Yang ini 16 lah. Ya, jadi 16 bahagi dengan negatif 3. You akan dapat ada ke? Tak ada kan? So biar je lah. You akan dapat A awak ialah negatif 16 per 3. Seterusnya, kita nak cari satu lagi. Gunakan X sama dengan 1. Okay, gantikan. Negatif 4 darab dengan 1 tambah 8. Okay, ni yang ni A 1 tolak 1. B 1 tambah 2. Okay, so 1 tolak 1 kosong. So A awak kosong. B awak 3B. Ni negatif 4. Negatif 4 tambah 8. Negatif 4 tambah 8 maksudnya 4 lah. Jadi B awak ialah 4 per 3. Okay, dah dapat dah. Dua-dua dah dapat. Bila dah dapat, apa kita perlu buat? Kita susunlah balik. Kita akan mulakan dengan soalan asal dia tadi. X kuasa 2 yang improper tu. Okay, sama dengan yang ini yang masa convert tu. Nilai yang ke atas tu. Yang you bahagi tu kan. You dapat apa? Nilai 1 kan. Okay, tulis kat sini. 1. Kemudian kita akan masukkan yang ini. Ke sini. So sebab A awak ialah negatif kan. Negatif 16 per 3. Jadi cara dia akan jadi negatif lah. A atas dia 16 per dengan 3 ni akan duduk sebelah X tambah 2. Kemudian kita tengok B. B awak positif. 4 per 3. Okey, kita gunakan tambah 4 duduk atas. 3 akan duduk sebawah sebelah dengan X tolak 1. Alright, so this is last step yang you kena tulis to get full mark.
Okey, boleh. Soalan 1. Okey, ini cara untuk soalan 1 lah. Exercise 9. Okey, seterusnya. Ada lagi tak soalan lain kita nak cuba? Okey, soalan 2 tu saya nak awak buat lah. Kita tengok soalan 3. Okey, tolong pergi ke muka surat 64. Muka surat 64. Kita nak cuba soalan 3. Okey, ni saya akan padam. Kita try soalan 3 ya. Okey, yang ini atas dia panjang sikit sebab dia start dengan 3x kuasa 3. Ya, okey, soalan ni exercise 9 page 64. Okey, convert. Okey, apa soalan dia? 3x kuasa 3 tolak x kuasa 2 tolak 13x tolak 13. Per dengan bawah dia x tambah 2 darab dengan x tolak 3. Ni pun sama, bawah ni you kena expand dahulu. Jadi lepas you expand, you akan dapatlah apa? After you expand, you akan dapat x kuasa 2 tolak x tolak 6. Ya. Yeah? Okey, so bila you lihat ni, atas lebih besar lah kuasa 3. Bawah hanya kuasa 2. Jadi dia adalah improper. Perlu di-convertkan. Kita akan ambil pembawah itu sebagai, kita akan jadikan pembawah itu sebagai pembahagi. Dibahagikan dengan 3x kuasa 3. Kemudian, okey, dia ada x kuasa 2. So, kalau ada, kita pakai. Kalau tak ada, you kena letak kosong lah. Ya, x kuasa 2. Apa kuasa 2? Okey, kita ada. Negatif 13x. Negatif 13. Masih sama. Kita bahagikan yang pertama ni tadi. Dengan ni. So, potong. Ni potong habis. Yang ini potong. 1, 2. Jadi yang tinggal 3x. Okey, tulislah 3x ni di sini. 3x. Okey, next. Kita darab. Ya. So, x kuasa 2 darab dengan 3x. Ia akan dapat 3x kuasa 3. Lepas tu, negatif x darab dengan 3x. Ia akan dapat negatif 3x kuasa 2. Negatif 6 pula darab dengan 3x. Ia akan dapat negatif 18x. Okey, habis. Garis bawah. Kita buat proses tolak. Okey, yang ini akan dapat kosong. Yang ni pula negatif x. Negatif tambah. So, negatif x kuasa 2 tambah 3x kuasa 2. Akan jadi 2x. Negatif 13x. Tolak-tolak tambah 18x. Akan jadi tambah berapa? Apa tadi? Dah lupa pula. Okey, 13 tambah dengan 13 tambah 8. 13 tambah 8. 5 kan? 5 kan? Negatif 13.
Okey, positif 5x. Positif 5x. Lepas tu, tolak dengan, okey, yang ni buat turun lah. Tolak dengan 13. Okey, lepas tu buat apa? Kita tengok. Boleh berhenti ke tak? Nampaknya tak boleh berhentilah. Sebab sini masih lagi kuasa 2. Ya, sini pun kuasa 2. So, you kena continue balik. Kena ulang balik semula step tersebut. Okey. Kita akan buat bahagikan dengan yang ni lah. 2x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. Ni kan? So, akan bahagi dengan x kuasa 2. So, potong. Ni potong. 2 lah. Ya, 2 ini duduk dekat sini. 2 apa tu? Positif 2. Ya. Okey. Seterusnya, kita akan darabkan dengan positif 2 pula. Dia jadi 2x kuasa 2. And then, negatif akan dapat negatif 2x. Lagi, negatif 6. Darab dengan 2. Dapat negatif 6, 2, negatif 18. Ya, okay, kita proses tolak pula lah. Jadi 2 tolak 2, kosong. Okay, yang ni 5. Okay, ni tolak-tolak tambah. So, you akan dapat 7x. Yang ini pula negatif 13. Dengan, ni bukan 18 ni. Silap. Ini adalah 12. Syasyul pula. Okey. Jadi negatif 13 tolak-tolak tambah. So negatif 13 tambah 12 you akan dapat negatif 1. Kita buat lagi sekali. Kita comparekan lah. So ini dah kuasa 1. Ya. Bahagian atas ni kuasa 2. Jom kita dah boleh stop. Jadi proper fraction awak yang baru ialah 7x tolak 1 per dengan bawah tadilah x kuasa 2 tolak x tolak 6. Ya, so nak guna untuk buat partial fraction, kita kena pakai soalan asal tadilah yang dah difaktorkan, iaitu x tambah 2 darab dengan x tolak 3. Okey. Ini baru proper. So, pakai proper fraction ni untuk you cari ya. Untuk cari partial fraction. Okey, boleh ke? So, saya harap boleh lah. Ya. Okey, kita akan padam dan kita akan terus pada step seterusnya, iaitu kita kena buat partial fraction menggunakan proper fraction yang you dapat yang baru ni. Okey, apa dia proper fraction yang baru tadi yang you dapat? 7x tolak 1 bahagi dengan x tambah 2 darab dengan x tolak 3. Sama dengan ni linear dua-dua. So linear senang je lah, you just bagi terus. Yang pertama itu ialah a per x tambah 2 tambah dengan b x tolak 3. And then darab, multiply the bottom. You akan jadikan a darab dengan x tolak 3 tambah b x tambah 2.
Okey. Seterusnya. Kita buat apa? Saya nak check. Saya mute ke unmute? Nasib baik saya unmute. Tidak penat je saya bercakap dari tadi. Awak tak dengar. Okey, lepas tu kita nak buat apa? Ni dah ada kan? So kita akan pakai inilah. Ya, kita akan pakai yang ini. Kita gantikan X dia, roots yang ada apa? Kita ada negatif 2. Satu lagi kita ada X. Positif 3. Okey, gantikan. 7 dengan negatif 2. Tolak 1. Lepas tu A darab dengan negatif 2. Tolak 3. Tambah B negatif 2 tambah 2. Okey, yang ni akan dapat kosong. Yang ni you akan dapat negatif 5 A. Ini negatif 14 tolak 1. So you dapat negatif 15 per negatif 5 A dia kan. Okey, kita boleh kecilkan. Jadi A dia ialah bernilai 3. Next, gantikan pula dengan nilai 3 untuk X. So, 7 darab 3 tolak 1 sama dengan A 3 tolak 3 tambah B 3 tambah 2. Jadi A awak berapa? Kosong. Okey, B awak 5. B. Yang ini jadi 27, 14, 21. 21 tolak 1, 20. 20 bahagi dengan 5. Dapatlah B awak 4 kan? Okey, dah dapat dah nilai A dengan B. Okey, terus tulis yang baru. Ingat balik cara dia apa? Salin balik soalan asal. Soalan asal dia ialah 3X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tolak 13X tolak 13 bahagi dengan X tambah 2 darab dengan X tolak 3. Okey, sama dengan okey, yang ini kita akan tulis yang bahagian atas yang masa you convert tadi. Yang bahagian atas masa you buat convert tadi adalah 3X tambah 2. Ya. Okey, lepas tu kita akan gunakan yang fraction ni tadi, letak kat sini lah. Okey, A awak, memandangkan A awak adalah positif 3. So, you terus je lah. Tambah dengan, gantikanlah A tu 3 per dengan X tambah 2. Lepas tu B awak pun positif. So, positif. B tu gantikan dengan 4 per X tolak 3. Okay. So, ini step akhir sekali lah. Untuk soalan 3. Okay, boleh soalan 3? Boleh ya? Okay, so kalau dah boleh, 1 jam yang seterusnya, saya nak minta awak tolong buat soalan 4 dan 5 ya. Saya nak awak buat soalan 4 dan 5 untuk hantar di CDOS. Saya dah sediakan platform. Okey, saya nak awak hantar di CDOS 4 dan 5. Ya, dalam masa waktu kelas lah. Ya, kelas awak akan habis pukul 12. So, kena hantar. Ya, soalan 4 dengan 5. Okey, saya nak minta awak pergi ke muka surat 6. Okey, cuba awak tengok muka surat 6.
Okay, muka surat 6 tu kalau awak lihat, okay, ni saya padam Okay. Okay, kalau awak lihat soalan 6, dia minta convertkan X kuasa 2 tambah 1 per bawah tu X tambah 3 kuasa 2 kan. Okay, ni pun samalah, you kena expand. So, bila you expand, X kuasa 2 tambah 1 akan jadi, dia sebenarnya adalah X tambah 3 darab dengan X tambah 3 lah. So, sama dengan X kuasa 2 tambah 1 X kuasa 2 tambah 3X lagi tambah 3X tambah 9. Kan? Dia jadi X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Lah, so bila you tengok atas pun kuasa apa ni? Kuasa 2, bawah pun kuasa 2. So dia adalah improper lah ya. Improper. Bila improper, kita kena buat apa? Kita kena jadikan yang bawah tu sebagai pembahagi. X kuasa 2 tambah 6X tambah 9. Okey, bahagikan dengan atas tu. Atas tu adalah start dengan X kuasa 2 kan. Okey, lepas tu kita akan tambah dengan, lepas kuasa 2 dia perlu ada X kuasa 1. Kita undur belakang. Tapi sebab dalam soalan awak ni X kuasa 1 tak ada, jadi awak kena letaklah sebagai kosong X kuasa 1. Ataupun tak payah tulis kuasa 1 ni pun tak apa. Dia jadi kosong X lah. Okey, kemudian akan tambah dengan yang pada soalan tu lah, constant dia tu. Dia kalau tak ada X, nilai X apa, kita panggil sebagai constant. So, 1. Okey, cara yang sama. Kita akan buat proses bahagilah. You akan bahagi X kuasa 2 dengan X kuasa 2 yang ni. Jadi, X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2 akan dapatlah 1 kan. Okey, 1 ni tulis dekat sini. 1. Okey, then darab X kuasa 2 darab 1. X kuasa 2. 6X darab 1. Positif 6X. 9 darab 1. Positif 9. Buat proses tolak. Jadinya X2 tolak X2 kosong. Kosong tolak 6X. Negatif 6X. 1 tolak 9. Negatif 8. Jadinya sebab dia dah kuasa 1. So bila you compare dengan pembawah kuasa 2. So you dah boleh stop lah ya. Jadi so kita stop kat sini. Kita akan gunakan nilai ini sebagai proper fraction yang you gunakan untuk buat partial fraction. Okey, yang you expand tadi kan. Kita akan pakai soalan asal lah. Soalan asal awak ialah pembawah dia X tambah 3. Kuasa 2 di luar. Okey. So, kuasa 2 di luar ni kalau ikutnya dia metod apa? Dia adalah metod repeated repeated linear. Bila repeated linear,
Saya padam ya. Sekejap. Kita kena buat apa? Okey, ni saya padam. Kita akan gunakan penyelesaian cara repeated linear lah. Sebab you dah dapat dah proper fraction dia. Kita memang akan pakai negatif 6x ni tadi. Tolak dengan 8 per dengan x tambah 3. Okey, apa repeated linear? Repeated linear awak kena mulakan dengan kuasa 1 dahululah. Jadinya A per dengan x tambah 3. B akan per dengan x tambah 3 kuasa 2. Ya. So paling maksimum 2 lah sebab pembawah awak kuasa 2. Seterusnya sama juga A multiply the bottoms. Jadi A akan darab dengan x tambah 3 sahaja. Sebab bila you potong ni dengan potong satu sini, you hanya ada satu je kuasa. Okey, kalau B sebab potong habis, so you hanya bawa B. Ya. Okey, ini adalah yang baru. Okey. Seterusnya, macam biasalah, you gantikan roots yang ada di sini apa? Okey, roots yang ada di sini adalah x sama dengan negatif 3. Ya. Okey, so gantikanlah. Negatif 6 darab negatif 3 tolak 8 sama dengan A negatif 3 tambah 3 tambah B. Jadi negatif 3 tambah 3 ni kosong. So A awak akan kosong. Jadi jawapan awak akan dapat untuk B. B awak ialah 18 tolak 8. So B awak bernilai 10 lah. Ya. Okey, awak baru dapat B. Roots pun negatif 3. Ada satu lagi A awak tak ada kan. So macam mana? Roots dah habis. Okey, ingat kalau ada satu saja lagi yang you tak dapat, you boleh cuba menggunakan x sama dengan kosong. Ya, okey, gantikan. Negatif 6 darab dengan kosong tolak 8. A kosong tambah 3 tambah B. Jadinya you akan dapat 3A tambah B. Yang ini negatif 6 darab kosong, kosong. So akan dapat negatif 8. Okey, seterusnya kita buat apa? Jadi negatif 8 sama dengan 3A tambah B lah kan? Macam nak selesai? Jangan risau. Sebab awak dah dapat tadi B awak bernilai 10 kan? So masukkanlah time ni. 3A tambah dengan 10. Jadi negatif 8. 10 pergi sebelah kiri akan jadi negatif 10. Sini akan jadi 3A. Jadi negatif 18 bahagi dengan 3. Jadi A awak akan bernilai 6 lah. Okay, so negatif 6 A awak ya. Okay, so you dapatlah A itu negatif 6, B itu 10. Dan so seterusnya, bila dah dapat nilai-nilai tu, tulis baliklah. Okay, tulis balik soalan asal tadi. X kuasa 2 tambah 1 per dengan X tambah 3 kuasa 2. Lepas tu sama dengan A berapa? A tadi awak gantikan lah. Bukan. Yang sini awak kena tulis yang pada masa convert tadi. Okey, bernilai 1 yang dekat atas tu. Lepas tu baru you bubuh. Okay, sebab A awak negatif, dia akan jadi negatif 6
per X tambah 3. Kemudian B positif. So akan tambah 10 per X tambah 3 kuasa 2. Okay, ini jawapan akhir dia. Okay, ini untuk soalan 6. Saya harap awak faham ya, cara untuk convert improper fraction to proper. Ya, so you dapat, so saya dah tunjuk pada awak exercise 9 ni, soalan 1, soalan 3 dan juga soalan 6. Okay, dan saya minta awak laksanakan. Okay, ada masa beberapa minit lagi sebelum habis pukul 12 ni. Kalau ikut waktu kelas awak lah, tolonglah buat soalan 4 dan 5 ya. 4 dan 5 dan selepas tu tolong upload di CDOS. Sama juga dekat week 4 ya. Okay, so saya akan stop di sini. Saya akan tunggu pada CDOS lah. Ya, so sebarang soalan yang kalau tak faham boleh WhatsApp saya ataupun masa kita jumpa nanti next class awak tanya. Okey, boleh. So saya akan stop di sini. Saya harap awak fahamlah macam mana kita nak convert ya improper fraction to proper fraction. Jadi bila kita dah masuk ni, maksudnya kita dah berakhirlah ya. Berakhir topik 1 ya, berakhir topik 1 dan okey, untuk sebagai latihan soalan final, kalau awak nak tahu macam mana rupa soalan final, awak boleh rujuk muka surat 70. Muka surat 70 sampailah muka surat 73. Itu adalah drills. Drills ni adalah semua daripada soalan final yang lepas. Cuma kita tak letak sesi sajalah. Tak letak sesi peksa lah. Contoh macam awak ni sesi Jun 2020. So kita tak adalah letak sesi Disember 2019 yang lepas. Ya, kita terus grupkan soalan-soalan dan memang ini sebiji soalan final. So awak boleh buat latih tubi soalan-soalan tersebut. Kalau tak faham, tanya saya. Tolong tanya. Ya, sebab kita masih lagi di peringkat awal. Bab 1. Kita belum lagi masuk bab 2, 3, 4. Dan seterusnya lah. Okey, so saya akan stop di sini. Jadi saya nak lepas ni tolong buat soalan 4 dan 5 dan hantar. Sebab saya open untuk hantar tu adalah pada waktu kelas lah. 11 hingga 11 pula, 10 hingga 12. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.